Declan Rice, Jurgen Timber dan Jorginho dilihat tidak mengujakan dari segi fantasi. Cuma berkemungkinan posisi Ben White agak tergugat kerana Timber ada bermain di pertahanan kanan The Gunners. Kai Havertz sedikit menarik minat, namun dengan lambakan pemain seperti Trossard, Saka, Odegaard dan Martinelli, Havertz mungkin boleh anda elakkan. Dilema di antara Trossard dan Martinelli kekal kontroversi. Jika bebas dari kecederaan, Jesus dilihat pilihan utama Arteta musim ini. Saka bakal kekal sebagai pengambil sepakan penalti utama The Gunners, walaupun beliau gagal dalam tugasan tersebut semasa kemenangan 5-3 ke atas Barcelona tempoh hari. Hype dan keterujaan pembelian Bryan Mbeumo dilihat semakin murung dari minggu ke minggu sejak pelancaran FPL tidak lama dahulu. Ya, Mbeumo sah pengambil sepakan penalti utama selepas Ivan Toney. Namun, semasa open play ataupun semasa permainan dijalankan, Mbeumo terlalu jauh kedudukannya dari gol lawan. Mbeumo lebih banyak berada pada posisi pemain sayap. Ini membuatkan percubaan yang bakal beliau buat adalah pada XG yang sangat rendah. Pada sudut lain pula, Wisa lebih berada dekat dengan kawasan gol lawan. Mungkinkah pengurus fantasi benar memburu pemain Brentford awal musim ini tetapi salah dalam pemilihan aset berpotensi? Fikir-fikirkan. Bagi aset Brighton, Mitoma adalah seperti sangkaan kebanyakan pengurus fantasi. Jaminan minit permainan, 2 umpanan gol dalam perlawanan pramusim terkini. De Zerbi mengakui akan berlaku rotasi di kalangan penyerang beliau. Oleh itu, pembelian pemain seperti Pedro, Welbeck, Ferguson dan Undav adalah high risk, high reward. Jika mengena makan besar, jika tidak, ketum membawa duka. Namun, elemen surprise dari Brighton musim ini ialah penampilan cemerlang pemain pinjaman mereka musim lepas, Simon Adingra. 2 gol dari beliau, Solly March dan Lewis Dunk agak merisaukan kerana kekurangan minit permainan di dalam perlawanan pramusim kali ini. Pascal Gross pula boleh anda elakkan kerana sudah 3 perlawanan pramusim mereka, Gross bermain sebagai pertahanan kanan. Bagi Chelsea, tanpa berselindung Christopher Nkunku, Nicholas Jackson dan Ben Chilwell yang dilihat sangat menonjol dan menyerang dalam perlawanan pramusim Chelsea kali ini. Namun, apa yang menarik perhatian bagaimana Pochettino menggunakan Raheem Sterling dan Ian Maatsen di dalam formasi beliau. Maatsen yang digunakan Kompany sebagai pertahanan kiri musim lepas, kini bermain sebagai perancang menyerang bagi The Blues. 2 gol dan 1 umpanan gol direkodkan pemain ini. Sterling pula tidak membawa apa-apa mata serangan, namun dilihat sangat bahaya di bahagian kanan serangan Chelsea. Pemain bajet Colwill dijangka akan kekal berpasangan dengan Thiago Silva di bahagian tengah pertahanan Chelsea. Dengan harga 4.5 juta pound sahaja, Colwill mungkin jawapan kepada pengurus yang menggunakan draft premium. Jika tidak disebabkan jadual perlawanan Palace yang tidak menyelerakan, pemain seperti Eze bakal mendapat pemilikan yang tinggi. 2 gol dan 4 umpanan gol dari pemain kebangsaan England ini. Palace mencatatkan 2 kemenangan, 2 kekalahan dan 2 keputusan seri setakat ini. Pada posisi penyerang, Mateta telah menjaringkan 3 gol setakat ini. Cuma apa yang mencuri tumpuan ialah penampilan konsisten perancang 4.5 juta pound Nauru Ahamada. Bukan itu sahaja, Ahamada menjaringkan 1 gol dan membuat 2 umpanan gol pada perlawanan pramusim Palace kali ini. Bagi Everton, tiada yang menarik dari aspek serangan. Namun dalam 3 perlawanan terkini Everton, mereka telah merekodkan 3 kali rekod tanpa bolos. Sean Dyche dilihat mula menggunakan pendekatan taktikal beliau semasa di Burnley dahulu, bertahan habis-habisan dan mendapatkan kemenangan tipis untuk selamat dan kekal di EPL. Jika ini berlaku, Everton adalah lubuk untuk anda dapatkan aset pertahanan murah dan berpotensi. Lebih-lebih lagi, jadual perlawanan Everton yang agak menarik awal musim ini. Pemain seperti Tarkowski, Michael Keane dan Patterson kekal diturunkan dalam 3 perlawanan terkini. Berminat? Bagi Liverpool, mendapatkan keserasian pemain baharu mungkin adalah masalah utama mereka musim ini.
Namun, mereka dijangka rapuh di bahagian pertahanan tapi berbisa di bahagian serangan. Salah telah menjaringkan 1 gol dan membuat 5 umpanan gol. Darwin Núñez pula telah menjaringkan 4 gol dan mencatatkan 1 umpanan gol. Di laman sosial, netizen mula membandingkan antara Nkuku ataupun Darwin sebagai slot ketiga penyerang bagi draft 3-4-3. Darwin dilihat kerap digunakan Klopp di serangan tengah Liverpool berbanding Gakpo. Jota dan Luis Diaz menguasai bahagian kiri serangan Liverpool. Pramusim Manchester City tidak memberangsangkan. Namun anda kenal Pep. Pramusim sebelum ini juga beliau seperti endah dan tidak endah. Tetapi musim tersebut beliau sentiasa meletup. KDB hanya banyak memanaskan bangku simpanan. Foden dan Haaland lebih berada di bahagian tengah serangan setiap asakan City. John Stones dan Ruben Dias masing-masing menjaringkan 1 gol dalam perlawanan pramusim mereka. Namun, apa yang mencuri tumpuan ialah kemunculan semula Joao Cancelo dalam pasukan City. Kelibat cemerlang beliau telah menghasilkan 1 umpanan gol buat jaringan Haaland pada perlawanan jelajah pertama mereka. Nathan Ake kelihatan cedera namun disangkal keras oleh Pep yang mengatakan pertukaran pemain kebangsaan Belanda itu adalah hanya langkah berjaga-jaga. Pramusim United adalah tidak selamat untuk kita sandarkan awal musim pembukaan. Ini adalah kerana kebanyakan pemain kesebelasan utama dirotasi besar-besaran oleh Ten Hag. Jika pertahanan pemain utama, perancang pula pemain kedua. Jika perancang pula pemain utama, pertahanan pula pemain simpanan. Kesebelasan utama musim lepas tidak diturunkan sepenuhnya oleh pengurus United. Kelibat Rashford baru dilihat ketika pertemuan dengan Dortmund. Bruno Fernandes 1 gol, Van de Beek 1 gol dan 1 umpanan gol, Diogo Dalot 1 gol dan Anthony 1 gol antara yang menyerlah semasa perlawanan pramusim The Red Devils kali ini. Pertembungan kontroversi Onana dan Maguire semasa perlawanan persahabatan mereka menunjukkan kesungguhan Onana untuk menjaga gawang United musim ini. Berbanding double game week 37 musim lepas, bukan Callum Wilson yang mencuri tumpuan pramusim Newcastle kali ini, tetapi pemain muda mereka, Elliot Anderson. 4 gol dan 3 umpanan gol dari aset perancang yang berharga 4.5 juta pound sahaja. Miguel Almiron juga dilihat diguna pakai Eddie Howe di bahagian kanan serangan Newcastle. 2 gol dari perancang Amerika Latin ini. Callum Wilson hanya menjaringkan 1 gol, manakala Jacob Murphy mencuri tumpuan dengan 3 umpanan gol. Namun, disebabkan jadual perlawanan The Magpies untuk 5 game week awal ini agak keras, kebanyakan pengurus memilih untuk beralih seketika dari melaburkan dana kepada aset Newcastle. Dan pasukan tumpuan yang terakhir ialah Spurs. Dengan krisis perpindahan Kane ke Bayern Munich seakan tiada kesudahan, Postecoglou tidak lagi membuang masa. Pasukan kendalian bekas jurulatih Australia ini telah membuat 31 percubaan ke arah gol dalam perlawanan pertama pramusim mereka ketika menentang West Ham. Ini menunjukkan kata dikotakan. Postecoglou di dalam temu ramah beliau mengatakan, "We will attack." Dalam kata lain, taktikal menyerang adalah moto Spurs musim ini. Apa yang mencuri tumpuan dari komen penyokong tegar Spurs, taktikal Postecoglou tidak sesuai dengan corak permainan Kane, namun sangat efektif dengan gaya permainan Richarlison. Penyerang Brazil ini telah menjaringkan 3 gol setakat ini. Lo Celso juga dilihat sangat cemerlang di bahagian kreatif Spurs dengan 2 gol dan 1 umpanan gol. Pertahanan kiri Spurs, Destiny Odegi yang bernilai hanya 4.5 juta pound juga mencuri tumpuan dengan 1 gol. Ingat, saya bukan Sifu, saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.